ASEAN perlu bersedia menghadapi persaingan kuasa besar dengan bijak. Perdana Menteri berkata keutuhan ASEAN akan memberi kesan positif agar rantau ini terus kukuh dan produktif serta kekal menjadi paksi kepada libat urus rantau ke arah membentuk norma baru. Kepentingan China di rantau ini tidak boleh dinafikan dan sejak tahun 2009 negara itu kekal menjadi rakan dagang utama ASEAN. Pada tahun 2020, ASEAN mengatasi Kesatuan Eropah sebagai rakan dagang utama China. Melihat kepada ekonomi dan kedudukan strategik China, ASEAN berharap dapat mengekalkan hubungan yang positif dan stabil dengan Beijing. Dalam masa yang sama, ASEAN juga harus terus memperkemaskan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Amerika Syarikat berdasarkan rasa saling hormat-menghormati dan semangat setia kawan yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan meja bulat Asia Pasifik ke-35 menerusi rakaman video. Katanya, prinsip asas seperti saling bekerjasama dan menghormati kedaulatan negara serta semangat membimbing negara-negara anggota ke arah keamanan dan kemakmuran serantau menjadi resepi kejayaan di rantau ini. Sehubungan itu, ASEAN muncul sebagai gagasan yang dihormati dan dipercayai bagi mekanisme pelbagai hala serantau. Namun, kepaksian rantau ini akan terus diuji dengan tekanan dalaman dan juga luaran. Untuk itu, ASEAN juga memerlukan kombinasi mekanisme berbentuk dua hala, pelbagai hala dan minilateral serta kreativiti dan sokongan badan-badan bukan kerajaan untuk berjaya. Turut disentuh peningkatan konflik politik sejagat seperti di Myanmar, Palestin dan terbaru perang Rusia-Ukraine yang mencetuskan krisis kemanusiaan. Malaysia menegaskan peperangan dan keganasan perlu dihentikan segera dan prinsip dalam Undang-Undang Antarabangsa dan Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu dipatuhi. Sementara itu, Perdana Menteri turut menyarankan komuniti antarabangsa bekerjasama dengan mengamalkan semangat keluarga dunia dalam menghadapi cabaran global, terutamanya ketika pasca pandemik. Ia berikutan pandemik memberi pengajaran cabaran global yang berlaku ketika ini tidak boleh diatasi secara bersendirian atau secara silo. Di Eropah misalnya, kita menyaksikan konflik yang memberikan kesan amat dahsyat bukan hanya kepada penduduk negara-negara terlibat tetapi tempiasnya turut dirasai di seluruh dunia. Berikutan itu penting sekali bagi komuniti antarabangsa melipat gandakan persediaan berdepan dengan ketidaktentuan serta bekerjasama ke arah masa hadapan yang lebih aman, progresif, inklusif dan makmur. Mengambil contoh di negara ini, Perdana Menteri berkata semangat keluarga Malaysia yang diamalkan ketika ini untuk menjalin kerjasama yang inklusif, mementingkan kebersamaan serta mengutamakan golongan yang paling memerlukan dapat membuka ruang ke arah mencapai jalan penyelesaian yang lebih baik. Permasalahan global yang menjadi semakin kompleks dan sukar untuk ditangani perlu menjadi ingatan kepada penggubal dasar mengenai pentingnya menguruskan segera cabaran yang boleh mengakibatkan kesan buruk kepada generasi akan datang.